Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Bersama sekali lagi dalam Tazkirah Hadis. Kali ini kita sambung lagi hadis daripada kitab Al-Adabil Mufrad. Kali ini pula kita dengar satu bab yang bertajuk Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Imam Bukhari takkan tertajuk bab belajarlah tentang nasab-nasab kamu yang dengan ilmu tersebut, dengan pengetahuan tersebut, dia membantu kamu untuk kamu menyambung silaturahim. Maksudnya apa? Bab ni nak cerita berkenaan bahawa kita ni kita kena belajar pasal nasab. Kita ni bin apa, atuk kita nama apa, siapa saudara dia, apa adik-beradik dia, supaya lepas ni bila kita tahu, oh rupanya dia ni saudara kita, oh rupanya dia ni sepupu kita, oh dia ni anak saudara kita. Bila kita tahu dia ni anak saudara kita, dia ni sepupu kita, dia ni dua pupu kita, dia ni pakcik kita, dia ni makcik kita, maka kita kena sambung silaturahim dengannya. Tapi malangnya zaman sekarang ni orang tak kenal. Orang tak kenal saudara dia, dah belaga bahu bertahun-tahun dah, rupa-rupanya saudara. Sebab kita tak belajar pasal kita punya nasab. Hadis dalam bab ni ialah satu daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini sebenarnya ialah ini hadis mauquf lah kita kata. Hadis mauquf ya, ataupun kita kata ucapan sahabat lah. Ucapan sahabat, okey. Ucapan sahabat radhiyallahu ta'ala kata yaqulu 'alal mimbar. Annahu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu 'alal mimbari. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, masa berkhutbah lah, dia kata ta'allamu ansabakum thumma silu arhamakum. Belajarlah nasab-nasab kamu, kemudian sambunglah silaturahim kamu. Okey. Hadis ini kalau dalam kitab Al-Adabul Mufrad, hadis ini mauquf ala Umar Al-Khattab. Tapi sebenarnya hadis ini sebenarnya marfu', ya, sampai kepada Nabi SAW, dan disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullah daripada sahabat lain bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi sahih hadis ini daripada Nabi SAW. Apa kata dia? Ta'allamu ansabakum, belajarlah nasab-nasab kamu. Kena belajar pasal nasab, tuan-tuan. Belajar pasal nasab. Maksudnya ni bin siapa, yang ni bin siapa, kan? Apa tujuan dia belajar nasab? Tama tasilu nabihi arhamakum, untuk kamu silaturahim. Sebab itulah antara ilmu yang bermanfaat ialah ilmu nasab. Cuma kita jangan gulu dalam bab nasab ni. Jangan gulu dalam bab nasab. Apa maksud dia gulu, Ustaz? Iaitu dia belajar pasal nasab. Satu, gulu dia macam mana? Dia berlebih sangat pasal nasab sampai lupa ilmu yang lebih penting. Satu. Macam setengah orang belajar pasal nasab, raja-raja apa semua, sampai fiqah tak tahu, hadis tak tahu, akidah sahih tak tahu. Ini tak betul. Yang kedua, yang tak benar dalam masalah belajar ilmu nasab ni adalah dia belajar ilmu nasab yang akan tujuan dia supaya dia bersikap sombong, bersikap bangga diri, takabur terhadap nasabnya, lalu dia pelekehkan nasab orang lain. Yang tak betul. Sebab dia kata arba'un fi ummati min al-jahiliyah lam yatrukuhunna. Ada 4 perangai jahiliyah pada umatku yang mereka masih lagi belum meninggalkannya. Satunya at-ta'nu fil ansab wal fakhr. Yang kedua al-fakhr bil ahsab, iaitu dia cela keturunan orang lain dan belagak pula dengan keturunan dia. Jadi yang ni Alim Rajab kata hati-hati dalam masalah ni. Adapun belajar nasab untuk menguatkan satu rahim, yang ni terpuji. Adapun belajar nasab supaya kita tak melakukan kezaliman kepada nasabnya. Yes. Dan antara sahabat Nabi yang paling bagus sekali ilmu nasab siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itulah pernah sekali Nabi SAW bila nak suruh Hasan bin Thabit, ada seorang sahabat ni namanya penyair. Nama dia Hasan bin Thabit, dia seorang penyair. Namanya penyair pula. Dia seorang penyair. Nama dia Hasan bin Thabit. Masa zaman Nabi SAW, zaman dahulu, zaman tersebut, cara kita nak menjatuhkan semangat musuh ialah dengan membuat syair menyerang musuh. Tapi Nabi SAW bila suruh Hasan bin Thabit membuat syair untuk menyerang musuh, Nabi kata, Hasan,
pergi jumpa Umar Al-Khattab dulu. Pergi jumpa Abu Bakar As-Siddiq dulu, afwan. Jumpa Abu Bakar As-Siddiq dulu, kemudian tanya dia nasab-nasab supaya kamu tak serang nasab kamu sendiri dan kamu tak serang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berjumpa Abu Bakar As-Siddiq. Hmm. Kan? Lepas tu Nabi kata ta'allamu ansabakum, belajarlah pasal nasab-nasab kamu, thumma silu arhamakum. Dan riwayat lain pula ma tasiluna bihi arhamakum. Dalam hadis ada Mufrad kata sambunglah silaturahim dan belajarlah pasal nasab dan sambunglah silaturahim. Dalam riwayat lain kata belajarlah pasal nasab yang membolehkan kamu menyambung silaturahim dengan ilmu nasab tu tadi. Wallahi innahu la yakuna bainar rajuli wa baina akhihi syai'. Sesungguhnya demi Allah, apabila sekiranya berlaku sesuatu di antara orang, seorang lelaki dan di antara saudaranya, dan kalaulah dia tahu alladhi bainahu min dakhilatur rahim, betapa besarnya pahala sama silaturahim ini, la auza'ahu dzalika antihakihi, saya itu akan menghalangnya daripada dia nak memutuskan silaturahim, nak pecah belahkan saudara. Betapa besarnya pahala silaturahim ini. Betapa besarnya pahala silaturahim. Betul dalam satu tuan-tuan, tuan-tuan Allah. Ini selalu orang tanya kan. Kadang-kadang kita ni nak bawa sunnah, bawa akidah sahih, bawa sunnah lah kita kata. Kadang-kadang apa yang kita nak bawa tu ialah benda yang lebih afdal. Benda yang lebih afdal. Contohnya masalah kunut lah kita kata kan. Masalah kunut ialah kalau kita mengambil pendapat bahawa tidak kunut itu lebih afdal, itu pendapat yang lebih afdal lah. Bukannya pendapat yang kata yang kunut itu tak sah salatnya, sah juga salatnya. Kan? Adakah dia termasuk dalam bid'ah, itu khilaf masalah ni. Tapi kalau dia pun ikutnya kerana dalil yang ada dalam mazhab dan seumpama dengannya. Apakah kita sanggup nak putuskan saudara bergaduh antara adik-beradik sebab masalah macam ni? Jangan. Kerana silaturahim itu lagi besar. Dia kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah meninggalkan sesuatu yang sunnah, yang afdal. Itu afdal. Meninggalkan sesuatu yang afdal itu afdal sekiranya kalau kita nak buat benda afdal tu menyebabkan kita jatuh pada benda yang haram. Kan? Memecah belahkan. Dan seumpama dengannya. Kan? Lepas tu kita suka jawapan orang bila kata kalau bergaduh bila jangan buat langsung lah. Nabi SAW bila bergaduhnya sahabat tentang bilakah dia tarikh Lailatul Qadr, Nabi langsung, Nabi tak nak bagi tahu langsung. Sebab apa? Sebab apa yang di besarnya kedudukan silaturahim itu dan besarnya ganjaran sama silaturahim dan betapa bahayanya seperti silaturahim itu menyebabkan Nabi SAW sebab itulah ya, kita ni jangan disebabkan nak bawa benda yang lebih afdal kita menyebabkan bergaduh, menyebabkan kita ada pergaduhan antara sesama kita. Nas'alullah al-azim rabbul arsyil azim an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana at-ta'wil wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.